Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat memulakan pentafsiran bagi ayat yang pertama bagi surah Ar-Rahman. InsyaAllah nota saya akan berikan minggu hadapan, insyaAllah. Pagi ini kita akan membaca ayat yang pertama, kemudian saya akan mengulas mengikut apa yang telah diulas oleh para ulama tafsir tentang ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Okay. Apa itu Ar-Rahman? Kalau kita lihat pada terjemahan, Ar-Rahman membawa maksud yang maha pemurah. Kenapa saya tanya apa itu Ar-Rahman? Kerana menurut Al-Imam Qurtubi dalam tafsir Jami' li Ahkamil Quran, asal turunnya suratul Rahman ini adalah kerana ada di kalangan manusia pada ketika itu, mereka bertanya kepada Nabi SAW, apa itu Ar-Rahman? Kerana orang Arab musyrikin ni, mereka itu tidak pernah mendengar tentang nama Ar-Rahman. Sebab turun suratul Rahman ini setelah Nabi ditanya apa itu Ar-Rahman, kita boleh rujuk dalam surah Al-Furqan ayat nombor 60, yang mana suratul Furqan ayat nombor 60 ini Allah kata begini, wa idza qila lahum usjudur lirrahmani, apabila dikatakan kepada mereka, maknanya Nabi memerintahkan kepada orang musyrikin supaya apa? Usjudu lirrahman, sujudlah kepada Ar-Rahman. Mereka jawab apa? Qalu, mereka bertanya, wama Ar-Rahman, siapa tu Rahman? Jadi bagi menjawab persoalan apa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahman, maka Allah menurunkan surah Ar-Rahman. Maka mula-mula ayat adalah nama Allah, iaitu Ar-Rahman. Lepas tu diberikan contoh-contoh apakah yang dikatakan Ar-Rahman. Okey, jelas sebab turun surah Ar-Rahman. Okey, sekarang kita bincangkan apa sebenarnya Ar-Rahman itu. Secara tak langsung, perbincangan ini akan juga dapat menerangkan perkataan Ar-Rahman dalam suratul Fatihah. 2 kali kita baca nama Ar-Rahman dalam suratul Fatihah. Yang pertama ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua ketika kita mengulang sekali lagi, iaitu Ar-Rahmanir Rahim. Okey, apa itu Ar-Rahman? Okay. Ar-Rahman
dengan Ar-Rahim lah. Saya ambil dua-dua, tapi kita fokus Ar-Rahman. Ar-Rahman sebenarnya ia berpunca, dia dikaitkan dengan kalimah Ar-Rahmah yang kita selalu sebut rahmat, rahman. Rahmat tu itu ada kaitan dengan Rahman. Okey. Jadi untuk faham Ar-Rahman, kena faham dulu apa itu rahmat. Kalau faham rahmat, fahamlah Ar-Rahman. Jelas tuan-tuan? Okey. Apa beza rahmat dengan Rahman? Jawapannya sama. Cuma kalau rahmat, dia tak ada alif nun, dia tak ada an. Rahmat dia tak ada alif nun an. Tapi kalau Rahman, dia ada lepas mim tu ra ha mim, dia ada alif, dia ada nun, tu jadi Rahman. Okey. Kata para ulama tafsir, kita kena ingat mudah je. Kalau dia masuk alif dengan nun di belakangnya, dia akan merujuk kepada makna yang sangat, dia panggil mubalaghah. Mubalaghah ni maksudnya makna yang sangat bersangatan. Maksud dia macam tu. Makna yang membawa maksud, makna yang mendalam, makna yang luas. Itulah Ar-Rahman. Setakat ni jelas. Macam ni lah contoh. Kita nak korban. Okay, dalam Al-Quran ada tak perkataan korban? Dia tak perkataan korban. Okay, tak apa. Korban ada dalam Quran tau. Cuma tak adalah K-O-R tu. Perkataan korban sebenarnya dia adalah kalimah Quran. Qaf, Ra, Ba, Alif, Nun. Qurban. Jelas tak? Okey. Apakah ru'wat? Apakah kata dasar bagi kurban? Dia sama macam Rahman. Kalau kurban, Qaf, Ra, Ba, campur dengan apa? Alif, Nun, itu jadi kurban. Kalau Rahman, Ra, Ha, Mim, campur alif, Nun, Rahman. Macam tu. Okey, jalan Okey. Apabila masuk saja alif dengan nun di belakangnya, maka ia membawa makna yang sangat ataupun terlalu. Boleh faham tak? Okey, mudah je. Kalau kurban, qaf, ra, ba maknanya dekat. Qaruba, dekat. Tapi kalau kita nak kata sangat dekat, tambah huruf apa? Alif nun. Jadi maknanya kalau kita kata qaruba, dekat. Jadi kalau kita nak kata sangat dekat, terlalu dekat, ditambah alif nun, tu jadi qurban. So kalau Rahman, Ra, Ha, Mim, Allah tu dia Maha Rahmat. Nak kata sangat rahmat, ditambah alif nun, jadi Rahman. Okey, setakat ni jelas. Pehe, kedok pehe ni. Pehe, fahim tu. Alhamdulillah. Dia sepatutnya kena ambil whiteboard tu, nak tulis-tulis, tapi tak apa, boleh lah. Boleh dapat. Okey, tak apa. Okey, kalau dah faham, alhamdulillah. Okey, maknanya perkataan Rahman ni dia lebih mendalam, membawa makna bersangatan daripada sekadar guna rahmat je. Jadi Rahman dikaitkan dengan rahmat, tapi Rahman ni makna yang sangat, makna yang terlalu rahmat. Jalan Okey. Macam mana nak terangkan lagi ni? Okey. Jadi saya nak kita terus pergi kepada apa itu rahmat. Jadi sebelum faham Rahman, kena faham apa itu rahmat. Okey. Begini. Dalam Quran
kita jumpa banyak perkataan rahmat, rahmat kan. Selalu kita kata semoga Allah bagi rahmat, semoga Allah bagi rahmat. Okey, kalau nak cari dalam Quran memang banyak ayat yang Allah kata rahmat, rahmat, rahmat. Yang paling banyak perkataan rahmat ada di antaranya banyak dalam surah kalau Rahman paling banyak dalam Maryam lah. Okey, begini. Sekarang kita nak kupas apa itu rahmat dulu ya. Kita nak kupas apa itu rahmat. Sebab Rahman diambil daripada rahmat. Okey. Dalam hadis Nabi yang sahih rahmat ni apa? Okey. Kita selalu dengar Allah Ta'ala ni dia mempunyai berapa rahmatnya. Sifat rahmat Allah Ta'ala ada berapa? Okay, sifat rahmat Allah di dalam hadis riwayat Muslim, okay, Nabi sebut begini, Allah Ta'ala ni dia memiliki sifat rahmatnya itu ada 100. Okay, ada 100 sifat rahmat Allah. Daripada 100 sifat rahmat Allah tu, Allah hanya turun satu je daripada 100 tu. Satu tu Allah bawa turun ke muka bumi, jin guna, manusia guna, haiwan-haiwan guna, serangga-serangga guna. Okey. Daripada satu sifat rahmat Allah yang daripada 100 tu, satu dibawa turun ke muka bumi ni, sifat rahmat itulah yang dipakai oleh manusia, jin, haiwan ni. Sebab itu datangnya sifat rahmat. Kita ni kasih dekat anak, kasih pada ibu, ibu kasih dekat anak, ayah kasih pada anak, tok kasih pada cucu. Kita kasih ni semuanya berpunca dari kasih siapa? Berpunca daripada kasih Allah yang kita panggil rahmat tu. Tapi yang satu yang kita semua kasih ni, itu satu saja yang diambil, yang Allah bawa turun daripada 100. Maknanya yang lebih tu kat mana? Yang lebih tu dalam hadis Allah menyimpannya untuk memberikan 99 itu kepada hamba-hambanya yang beriman di hari akhirat. Okey, nampak tak sedikit maklumat tu? Maksudnya Allah, kita nak kata rahmat Allah ni luas sangat, sangat rahmat, maka kita kena baca hadis tadi tu. Okey, yang satu ni pun, bayangkan rahmat yang satu ni pun dah terlalu luas sehingga kan kita kata apa, kalau ibu sayang anak dia pun kita kata tak berbelah bagi, sanggup buat apa saja. Macam mana dengan rahmatnya Tuhan kepada hamba-Nya? Okey, boleh faham ya? InsyaAllah. Dapat nanti dapat nota lagi boleh faham. Okey, saya nak terangkan sikit lagi rahmat Allah ni, dia punya luas dia. Okey, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ada satu cerita habis daripada perang. Lepas satu perang, Islam menang. Lepas tu ada tawanan perang. Tahu tak tawanan perang? Tawanan perang. Maka ketika itu Nabi SAW bersama dengan Umar, dengan para sahabat lain, selesailah pada perang tu, tapi ada tawanan. Okay. Waktu mereka melihat tawanan tu, kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan. Perempuan ni, Nabi dengan Umar dengan para sahabat ni tengok je perempuan tu, perhatikan je perempuan tu. Rupa-rupanya perempuan tu dia cari anak dia. Mana anak dia? Dia cari. Akhirnya dia jumpa, dia peluk anaknya. Kemudian dia buat apa? Dalam hadis ni, sebab
anak dia tu sebenarnya anak yang kecil. Dia peluk, lepas tu dia susukan. Maka Nabi SAW tengok situasi macam tu. Nabi ni dia bijak, dia pandai menggunakan situasi. Nabi tanya dekat para sahabat. Nabi tanya, "Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar?" Nabi kata, "Apa pendapat kamu semua kalau kita minta perempuan itu melontarkan anaknya masuk ke dalam api?" Faham tak maksudnya? Bayangkan seorang ibu, kalau dia tak ada suami tak apa, tapi jangan jauh dia dengan anak dia, kan? So Nabi tanya, kalau emak dia tu, kita mintalah, kita pisahkan dengan anaknya, minta emak dia tu lempar anaknya masuk api, masuk ke dalam api, mak dia nak tak? Kalau tuan-tuan akan jawab apa? Tuan-tuan pun akan jawab tak nak lah, kan? Mana ada ibu sanggup buat macam tu? Para sahabat kata, "La wallahi ya Rasulullah." Okey, tak, demi Allah, dia memang takkan buat. Lalu Nabi jawab apa? Nabi kata, "Lillahi arhamu bi'ibadihi min waladiha." Nabi tak kata sesungguhnya Allah lebih kasih daripada perempuan itu kepada hambanya berbanding ibu itu terhadap anaknya. Pelepeh ke dopeh ni? Faham tak maksud? Maksud macam ni. Nabi nak kata, kalau mak tu sendiri dia punya kasih dia tak nak lemparkan anaknya masuk ke dalam api, dia punya sayang tu, Allah ni lebih sayang kepada hambanya berbanding sayang ibu itu kepada anaknya. Itulah sebenarnya Ar-Rahman. Itu maksudnya contohlah rahmat Allah. Sebab orang mungkin duk ingat Tuhan ni tak sayang dia, Tuhan ni tak begini, Tuhan ni begini. Sebenarnya Tuhan itu lebih sayang kepada hambanya, berbeza ibu itu sayang kepada anaknya. Saya sebut contoh tu supaya nak menjelaskan sedikit maklumat. Apakah yang dikatakan rahmat Allah itu luas? Pertama, kita telah jelaskan rahmat Allah itu luas dengan kita mengetahui yang rahmat yang dapat pada kita ni itu hanyalah 1 daripada 100. Okey. Lepas tu rahmat Allah punyalah luas. Nabi nak menganalogikan ibu kepada anaknya. Maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia sayang pada kita. Dia tak nak kita ni sebenarnya masuk neraka. Kalau ibu tu dia tak nak anak dia masuk dalam api, Allah Ta'ala ni sayang dia kepada hamba dia. Macam-macam Allah dah buat. Betul tak? Allah hantar Rasul. Turun kitab. Buat salah, maafkan. Buat salah, maafkan. Buat salah, maafkan. Betul tak? Engkau bersalah, tetap bagi nyawa, tetap bagi rezeki. Ada tak orang bersalah, dia buat dosa, tiba-tiba Allah Ta'ala hantar peti sambar dia? Tak ada. Ada tak orang buat salah, berdosa kepada Allah, Allah tu matikan dia ketika dia maksiat? Adalah, tapi Allah bagi dia peluang. Taubat. Maafkan. Kenapa Allah buat semua macam tu? Kalau kita manusia ni, kalau orang buat kita berkali-kali salah, akhirnya kita akan buat apa? Allah Ta'ala ni berkali-kali orang buat salah pada dia, dia tetap maafkan, tetap bagi pengampunan. Betul tak? Bagi lagi rezeki, bagi lagi nyawa kat dia. Dia kafir, bagi juga nyawa. Dia kafir, dia bagi juga nyawa. Menunjukkan sayang tak Allah kepada hamba dia? Sayang. Tapi manusia itu tidak mengenal Tuhannya lah. Okey, itu saya bagi contoh pendek sebab nak kupas rahmat ni panjang tuan-tuan.
Tapi tak, sebenarnya saya ada buku satu tentang suratul Fatihah tu. Kalau tuan baca dalam tu selesailah. Cuma buku ni dia dah habis stok, kena print baru. Tetap boleh baca lah, senang nak faham tentang kupasan bagi suratul Fatihah. Okey, setakat ni boleh faham tak? Sebab mudah je. Pagi ni kita nak terang sebenarnya Rahman ni menunjukkan makna yang rahmat Allah terlalu luas. Pada faham tak? Daripada hanya sekata rahmat. Maknanya kalau orang kata apa tu rahmat, apa itu Rahman, kita kata sama. Cuma Rahman ni menunjuk kepada makna yang lebih ekstrim rahmatnya tu. Menunjuk makna yang bersangatan rahmat. Kita jelas. Lepas tu kalau orang tanya nanti, apa bukti rahmat Allah tu? Apa bukti Allah tu Rahman? Itu akan masuk pada apa? Ayat kedua sebut contoh satu, ayat ketiga contoh dua, contoh dua macam tu. Maknanya surah Ar-Rahman ni surah yang Allah nak memaparkan, nak tahu apakah bentuk, contoh, ciri Ar-Rahman. Allah sebut nombor 2, nombor 3, nombor 4 pada ayat 2, 3 sampailah nanti nak masuk kepada hujung. Okey, jelas tuan-tuan? Okey, sikit sebelum kita sambung esok pagi sekejap. Esok pagi ada ke? Esok pagi ada? Ada kan? Kita buat esok pagi ada satu kelas, lepas tu Khamis cuti, Jumaat cuti. Boleh Okey, lega cuti, alhamdulillah. Okey. Pendek je. Sebelum saya tinggalkan soalan, besok kita kupas. Okey. Ayat kedua Ar-Rahman apa? Ar-Rahman, lepas tu Allamal Quran. Lepas tu yang ketiga Khalaqal insan. Okey, pasti baik-baik Ini saya tinggalkan persoalan. Okey, Ayat kedua Tuhan kata, orang Arab tanya, siapa tu Rahman? Allah kata, oh Rahman yang kau tanya, siapa tu Rahman? Rahman itulah yang telah mengajarkan Al-Quran. Lepas tu Tuhan kata, Rahman tu siapa? Rahman itulah yang telah menciptakan manusia. Okey, kalau kita tengok susunan ayat, kenapa ajar Quran dulu baru sebut cipta manusia? Nampak tak? Allah ajar Quran dulu, baru Allah kata cipta manusia ikut susunan ayat. Kenapa susunan yang macam itu, Pak? Wahai bapa, mengerti kan? Kan susunan ayat Rahman kan? Kalau kita fikir, sebelumnya cipta manusia dulu baru turun Quran kan? Betul tak? Manusia dah ada baru turun Quran. Kenapa susunan ayat tu mula-mula lagi Tuhan kata, oh kau tanya Ar-Rahman tu siapa? Ar-Rahman itu yang telah mengajarkan Al-Quran, dan Ar-Rahman itu yang telah menciptakan insan. Kenapa susunannya macam tu? Kita akan jawab pada keesokan harinya. Boleh tuan-puan? Moga-moga dengan surah Ar-Rahman ni kita akan nampak selama ini Allah Ta'ala ni kasih kepada para hambanya. Maka kasih Allah itu nampak pada Al-Quran. Maksudnya sambung esok lah. Kan nak sambung kan, nak kena sambung lagi, cukup lah tuan-puan. Panjang sangat pun tak boleh. Kita janji 20 minit sahaja, insyaAllah. Okey, saya minta maaf sebab nota tak dapat nak disiapkan dalam tempoh waktu. InsyaAllah minggu depan tu rasa saya dah boleh serahkan dah pada tuan-tuan perempuan insyaAllah. Sebagai tanda kasih saya kepada tuan-tuan perempuan, insyaAllah saya sediakan supaya Allah kasih pada saya. Daripada kasih tu masuk syurga. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.